اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Dapat lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkumpul di malam yang mulia ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam Barisan Bilal, Tuan Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang mulia ini kita sambung lagi bacaan kitab tauhid kita, iaitu kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kita berhenti sebelum ini pada halaman yang 13, tajuk huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Baik, jadi kita sambung tuan-tuan dan mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu taala, bermula segala perkara yang wajib bagi Allah, yakni yang tentu sungguh bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dengan tentu sungguh dalam hati mereka, amat banyak, tidak dihingga akan dia melainkan Allah. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala, dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada perkara-perkara yang mustahil, yakni perkara yang tentu tidak atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak juga. Tetapi yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan bilang satu-satu itu 20 sifat, dan lawan pula 20 sifat, serta dalil bagi tiap-tiap satu itu. Baik, itu yang disebut oleh pengarang kitab kita, tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif rahimahullah taala, pengarang kitab kita ini nak bagi tahu kepada kita wajib ke atas kita orang mukallaf untuk mengetahui dan mengaku dan beriktikad dan berpegang yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sekalian sifat-sifat yang wajib yang tentu sungguh. Yani sifat itu memang ada sungguh, sifat itu memang sebut sungguh, sifat itu mesti kita sandarkan atau mesti kita tetapkan ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Berapa kesemua sifat itu tidak terhingga banyaknya. Jadi di sini tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bila kita sebut sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang maklum kita ketahui di atas jalanan manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu 20 sifat yang wajib. Baik,
20 sifat yang wajib itu tuan-tuan dipanggil di atas jalanan tafsil, di atas jalanan tafsil, iaitu secara huraian, secara terperinci. Baik. Adapun di atas jalanan ijmal, ala sabilil ijmali, di atas jalanan ijmal, yakni secara umum, yakni secara menyeluruh, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tentu banyak hingganya. Ada kata di sini. Maksud kata banyaknya sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dihadkan di dalam nombor ataupun di dalam bilangan. Jadi di sini tidak terjadi tanaqud ataupun tidak terjadi pertentangan. Kan kita dah mengaji kata 20 sifat yang wajib bagi Allah, tiba-tiba disebut sini sifat yang wajib bagi Allah tidak tertentu banyak hingganya. Ini kata banyak sangat, tak boleh kita hadkan, tak boleh kita buat satu batas kata ada segini, banyak itu, banyak ini, ada 20 dan sebagainya. Ini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah SWT, ini bukanlah menjadi tanaqud pun, tidak terjadi pertentangan pun. Jadi kedua-duanya ni kita wajib i'tiqadkan. Yang pertama kita i'tiqad secara ijmal, yakni secara umum Allah Ta'ala ada beberapa sifat, kesemua sifat yang kamalat, kesemua sifat yang sempurna ada pada zat Allah Ta'ala. Berapa banyak? Tidak boleh dihadkan di dalam satu had. Ini dia kata ni, tidak dihinggakan berapa banyaknya. Jadi tidak ada had lah. Bukan 20 dan sebagainya. Banyak semua sifat itu yang mengetahuinya Allah Ta'ala jua. Yang ni berapa sifat yang wajib, yang kamalah, yang sempurna bagi zat Allah SWT di atas jalanan ijmal, di atas jalanan secara umum, maka Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu yang pertama, di atas jalanan ijmal, tuan-tuan. Yang ini secara umumnya Allah Ta'ala memiliki kesemua sifat kesempurnaan ada pada zat Allah SWT, tidak ada batasnya, tidak ada batas nombor ataupun bilangan. Baik. Adapun 20 sifat tersebut daripada sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, sampailah kaunuhu mutakalliman. Ada 20 sifat tersebut, kesemua itu dipanggil di atas jalanan tafsil, di atas jalanan secara huraian satu persatu. Jadi wajib kita i'tiqad dua-dua ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila orang tanya sifat Allah Taala ada berapa, kita kata secara umumnya tidak ada batas. Secara ijmalnya tidak ada batas, hanya Allah Taala yang tahu sifat dia. Secara tafsir, secara terperincinya ada 20 sifat. Mana 20 sifat tadi? Sifat wujud yang kita bilang tadi, sampailah sifat kaunuhu mutakalliman. Daripada 20 sifat nanti akan dibahagikan menjadi 4. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Sifat salbiyah, sifat nafsiyah, sifat wujud, satu je. Yang kedua sifat salbiyah ada 5, qidam, baqa', mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, ada 5. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani ada 7, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, ada 7. Itu sifat ma'ani. Yang keempat, bahagian keempat, sifat ma'nawiyah. Beza sikit ya, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'nawiyah yang ada kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 7 juga. Lawan ataupun kudrat, kaunuhu qadiran.
iradat kaunuhu muridan, ilmun kaunuhu aliman, hayyun hayya kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman. Ada berapa tuan? Ada 7. Jadi semuanya itu ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara tafsir. Apa itu tafsir? Secara kita memperincikan satu persatu. Baik. Jadi siapa yang mula-mula memperincikan, itulah yang kita kata di atas jalanan Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah mazhab kita tuan-tuan di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu akidah. Sebab mazhab, bila sebut mazhab ni tuan-tuan, bukan makna mazhab fiqh saja. Mazhab ni makna jalanan ataupun pendapat, kita ikut pendapat siapa. Dalam fiqh kita mazhab Syafi'i kerana kita mengikut kaedah istinbat yang hukum yang telah ditetapkan, yang telah diaturkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam fiqh ada mazhab Syafi'i, ada mazhab yang lain, mazhab Hanbali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hanafi. Itu mazhab 4 fiqh yang mu'tabar. Yang ghairu mu'tabar ada lagi, ada mazhab Al-Zahiri, ada mazhab Daud Al-Zahiri, dan mazhab-mazhab yang lain. Sampailah kepada sahabat dulu pun ada mazhab juga. Tapi yang muktabar ada 4. Yakni muktabar ni mazhab yang sampai sekarang masih ada orang yang mengamalkannya. Yang ditadwinkan kitab, yang kitabnya itu dikumpul, disusun menjadi disiplin ilmu, daripada bab taharahnya sampailah bab jinayahnya sampai bab jihadnya, semuanya itu lengkap dalam 4 mazhab. Sebab tu bila sebut ahli sunnah wal jamaah dalam fiqh dia beriltizam kepada salah satu daripada mazhab yang 4. Maksudnya dia mesti bertaklid kepada salah satu mazhab yang 4. Itu dari sudut ilmu fiqh. Dari sudut akidahnya itu mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dipanggil dengan Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dipanggil dengan mazhab Maturidiyah. Itu dua-dua itu imam yang paling banyak pengikutnya. Kalau mazhab Hanafi, kalau dia itu orang tersebut berfiqh dengan fiqh Hanafi, kebiasaannya akidahnya Maturidi. Walaupun begitu ada segelintir juga yang akidahnya Asy'ari. Tapi majoriti orang yang mengikut mazhab Hanafi akidahnya Maturidi. Orang yang mengikut mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali, kebanyakan mereka adalah Asy'ariyah. Jadi mazhab Abu Hasan Asy'ari atau mazhab Asy'ariyah ini adalah menjadi mazhab yang paling banyak sekali dianuti di dalam masalah ataupun di dalam bab akidah di dunia Islam. Tuan-tuan, dia bukanlah mazhab yang gharib, bukanlah mazhab yang orang kata orang tak kenal, bukanlah mazhab yang pelik ataupun yang aneh, tidak. Ini mazhab yang muktabar. Sama seperti kita bermazhab dengan mazhab Syafi'i, mazhab yang muktabar, mazhab fiqh. Sama juga bila kita dalam akidah kita berpegang dengan aliran Asy'ari, aliran Abu Hasan Asy'ari, Asy'ariyah. Okey, itulah mazhab yang muktabar, mazhab yang besar, mazhab yang menjadi majoriti umat Islam menganut di dalam pegangan ataupun akidah tersebut. Baik itu tuan-tuan. Jadi bila orang tanya kepada kita, ada berapa sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jawab. Dan sifat yang wajib bagi Allah Taala secara umumnya tidak ada batas. Secara terperincinya dibilangkan satu persatu ada 20 sifat, dan dua-duanya itu wajib kita iktikadkan. Tak boleh iktikad salah satunya. Iktikad kata atau Tuhan Allah Taala ada 20 sifat tanpa kita katakan Allah Taala memiliki lagi sifat-sifat yang kamalat. 20 sifat ni umpama wakil ataupun bila kita sebut 20, umpamanya itu adalah
wakil daripada sekalian sifat-sifat yang banyak tadi. Kalau kita nak mengaji semua sifat yang banyak itu jenuh lah. Ya. Susah lah. Jadi tu ulama Imam Mujtahid dulu dia buat satu ringkasan. Dia buat satu ilmu, disiplin ilmu untuk kita itu memudahkan di dalam belajar. Jadi kalau orang kata kenapa kita nak belajar 20 saja, tak belajar yang lain, 20 itu sebenarnya mewakili daripada sekalian sifat Allah Ta'ala yang kamalat, yang tidak ada batas, yang tidak ada had tadi. Itu tuan-tuan. Baik. Ini fardu ain lah, kita kena tahu satu-satu fardu ain. Kena bilang, kena ingat satu-satu insya-Allah. Baik, dengan bilang satu-satu itu 20 sifat dan lawan pula 20. Dan 20 sifat yang wajib atau mukallaf mengerti itu setengah daripada perkara yang diijma' ulama atasnya. Dia kata dan 20 sifat yang wajib mukallaf mengetahui itu. Ini sifat wajib. Sifat wujud kita bapak sampai apa mutakaliman tadi adalah sebahagian daripada perkara yang telah diijma'kan oleh ulama. Maka barang siapa mengikrarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akannya. Ada orang kata tak wajib kita mengetahui 20 sifat tadi. Kalau ada orang datang kata tak wajib kita mengaji 20 sifat tadi, maka jadi kafir. Ni tuan Muslim kata, bukan saya kata, tuan kitab kata, maka jadi kafir kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Kalau ada orang kata tak perlulah kita duduk mengaji, duduk belajar, duduk menghafal 20 sifat. Kalau orang kata tak perlulah susah payah nak belajar 20 sifat. Tauhid kita cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata tauhid kita ni cukuplah kita lafaz syahadah, cukuplah kita itu orang yang bertauhid dah. Betul itu adalah kalimah tauhid, tapi kalimah itu nak mengesahkan kita, nak mengesahkan iman kita, nak mengesahkan Islam kita. Adapun nak kenal Allah belum tentu lagi. Betul tak? Nak kenal Allah belum tentu lagi hanya dia melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya sekadar dia melafazkan itu syarat untuk menjadi Islam. Itu syarat kepada iman dia. Itu syahadah. Perbezaan di antara orang kafir dengan orang yang beriman, orang Islam dan orang kafir adalah dengan syahadah tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi lepas dia masuk Islam, selepas dia beriman, dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi fardu ain, ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban kepadanya. Salah satunya ilmu akidah, salah satunya ilmu tauhid. Maka di situ dia nak kenal Allah SWT dengan dia itu mempelajari ilmu akidah tadi. Adapun lafaz syahadah itu dia nak masuk Islam ataupun nak mengesahkan iman dia. Tapi nak mengenal Allah, kerana tuntutan tuan-tuan, tuntutan mengenal Allah adalah tuntutan fardu ain bagi tiap mukallaf. Tidak terlepas salah seorang satu pun daripada mukallaf daripada tuntutan mengenal Tuhan, mengenal Allah SWT. Maka tak boleh kenal Allah SWT melainkan kita kena belajar ilmu akidah, melainkan kita kena belajar ilmu tauhid. Maka belajar ilmu tauhid itu adalah fardu ain, adalah kewajiban. Maka setengah daripada perkara yang diijma'kan ulama adalah mempelajari 20 sifat ini. Sebab kita kata tadi 20 sifat ini adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah jalanan ataupun majoriti ulama Islam mengandung ataupun mengambil pendekatan di dalam akidah, di dalam sudut ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid di atas jalanan inilah Imam Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Sebab tu dah ijma' ulama. Maka dia kata siapa yang mengingkari kepada sifat 20 ini seolah dia mengingkari ijma'. Bila mengingkari ijma' maka jadi kafir yang. Sebab di dalam Islam kita ni tuan-tuan ada 4 sumber hukum utama. Yang pertama Al-Quran, tak boleh ingkar. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh ingkar. Yang ketiga ijma' ulama.
Yang keempat, al-qiyas. Ini adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh kesemua ulama. Sepakat kesemua ulama daripada dulu sampai sekarang, ulama salaf maupun khalaf, empat perkara ini adalah menjadi sumber hukum bagi umat Islam. Tak ada ulama yang mengingkari tentang empat. Maksud kata, nak ambil hukum itu daripada Al-Quran, nak mengambil hukum itu daripada hadis, nak mengambil hukum itu daripada ijma', nak mengambil hukum itu daripada al-qiyas. Ini sepakati ulama ni. Ulama dari mazhab Hanafi ke, mazhab Syafi'i ke, mazhab Maliki ke, mazhab Hanbali, empat-empat ni mengambil empat-empat hukum. Adapun ada perbezaan terjadi itu kenapa? Kerana ada perbezaan hukum-hukum yang diambil itu daripada sumber-sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Misalnya nanti ada lagi dalam ilmu usul lah, kalau kita belajar tuan-tuan, adalah ilmu usul fiqh. Nanti ada lagi tentang maslahah mursalah, ada lagi tentang al-istihsan, ada lagi tentang syar'u man qablana, ada lagi tentang uruf dan sebagainya. Di situ yang terjadi perbezaan ulama. Misalnya Imam Syafi'i tak mengambil istihsan, tapi Imam Hanafi dia mengambil istihsan. Sebab tu jadi perbezaan hukum. Tempat mengambil itu tak sama, tapi itu yang istihsan, maslahah mursalah, uruf dan sebagainya, syar'u man qablana, itu adalah yang tidak disepakati ulama. Maksudnya ada ulama yang ambil, ada ulama yang tidak ambil. Tapi yang empat ni semua kena ambil. Sebab tu orang yang ingkar kepada sesuatu yang telah diijma'kan ulama, maka hukumnya adalah kafir, dia kata di sini. Sebab tu bukan hanya kita ingkar Al-Quran saja kafir, bukan kita ingkar hadis Nabi saja kafir, tapi mengingkari perkara yang telah diijma'kan ulama adalah hukumnya adalah kafir. Baik itu. Jadi bila diingkarkan tentang adanya sifat 20 sebagainya, maka jadi kafir. Terkadang kenapa? Kerana di dalam ilmu akidah itu, dalam tauhid 20 tadi juga ada terkandungnya salah satu sifat, iaitu sifat wujud Allah SWT. Kalau dia kata ingkarkan, tak ada mengaji, tak payah duk belajar ilmu sifat 20 ini, maka diingkarkan sifat wujud Allah SWT. Kerana dia tolak 20 sifat itu, tertolaklah di dalamnya, termasuk sekalian dalamnya sifat wujud. Maka itu adalah pahaman-pahaman tuan-tuan, pahaman-pahaman yang bahaya, yang perlu kita tolak, yang perlu kita jangan ikut kalau ada orang yang mengatakan dengan sedemikian rupa kepada kita. Baik. Berartinya tidak boleh kata Tuhan ada dan sebagainya. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir, wal-iyadzu billah. Maka bila mana dia tolak 20 sifat, dia termasuk di dalam 20 sifat itu sifat wujud bagi Allah SWT, sifat ada. Maka bila dia tolak kata sifat tak ada Allah SWT itu, maka hukumnya orang itu kafir, wal-iyadzu billah. Yang kita minta perlindungan daripada Allah SWT daripada pahaman-pahaman yang sedemikian rupa. Macam orang ateis kan, orang ateis orang yang dia tidak percaya kepada adanya Tuhan, ataupun ahli falsafah dulu, falsafah barat, dia tak percaya kepada adanya sesuatu zat, adanya sesuatu yang mentadbir, yang mencipta alam. Itu i'tiqad falasifah. I'tiqad falasifah, i'tiqad falsafah, ahli falsafah. Ahli falsafah ni maksudnya ahli falsafah barat, falsafah Yunani dulu kan. I'tiqad salah satu ulama menghukumkan mereka ini kafir kerana i'tiqad mereka tentang qadimnya alam ni. Ka'itiqadil falasifah bi anna al-alam qadim. Seperti i'tiqad orang falsafah, iaitu falsafah barat, ahli falsafah Yunani, bahwasanya alam ini qadim. Apa makna alam qadim? Alam ini tak ada pencipta. Alam ini jadinya dengan sendiri. Itu i'tiqad mereka, sedangkan itu menyalahi daripada ahli sunnah wal jamaah. Alam ni bukan jadi sendiri, dunia kita ni bukan jadi sendiri, kita ada ni bukan jadi sendiri, bumi kita ni bukan jadi sendiri.
tapi Allah Subhanahu Taala yang menciptakan, Allah Taala yang menjadikan. Mereka tolak tu. Mereka tidak mempercayai adanya satu kuasa, adanya satu zat yang menciptakan alam. Mereka tolak. Maka sebab tu mereka ini dihukumkan kafir oleh para sarjana, para ulama Islam kita. Yang kedua, mereka dikafirkan, ahli falsafah ini dikafirkan kerana mereka mengingkari tentang adanya kebangkitan semula selepas daripada kematian. Kita wajib mengingkari kepada al-ba'ts, kepada kebangkitan semula setelah mana kiamat. Setelah mana kita ni semua mati, kiamat semua, kita akan dibangkitkan semula, dikumpulkan semula di padang mahsyar. Mereka mengingkari tersebut. Mereka kata bila mati habis, tak ada apa dah. Tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada mahsyar, tak ada dibangkitkan lagi. Dunia ni sekali yang hidup, sekali ni je. Mati ni tak ada apa dah. Itu etikad falsafah tersebut. Maka mereka juga dengan etikad mereka itulah juga dikufurkan mereka itu oleh ulama-ulama Islam. Baik. Jadi siapa etikad falsafah ni? Ahli falsafah dulu. Sebelum lagi kedatangan Islam. Di antaranya nama-nama yang disebutkan Aristotle, Socrates, Plato, itu nama-nama dia. Tapi ada juga ilmu yang Islam yang ambil pada mereka, ada. Salah satunya ilmu mantik. Sebab ilmu mantik ni dia ambil daripada Aristotle. Aristotle ni orang, dia ahli falsafah Yunani tadi. Dia ni kufur lah, sebab dia etikadnya seperti etikad falsafah lah, ahli falsafah ni. Tapi ada ilmu yang diambil oleh Allah, oleh ulama, oleh sarjana Islam daripada Aristotle ni, iaitu ilmu mantik. Sebab Aristotle ni orang pertama, tuan-tuan, yang mengumpulkan ilmu mantik di dalam kitab. Orang pertama yang menulis tentang ilmu mantik. Kemudian diambilkan ilmunya itu, dimasukkan ke dalam Islam dan diselarikan, dilandaskan dengan Al-Quran, dilandaskan dengan hadis, dilandaskan dengan landasan syariat Islam. Maksudnya ada perkara-perkara yang tak betul, menyalahi daripada akidah, maka dibuat. Sebab tu dia panggil ilmu mantik. Mantik ni kalau mengaji, tahulah masuk ilmu mantik ni, ilmu mantik ni ilmu yang untuk menjaga fikiran kita, tuan-tuan, daripada tersalah berfikir. Fa yaqsimul afkar an ghairil khata' wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita'. Ilmu mantik ni ilmu yang menjaga pemikiran kita daripada kesalahan daripada berfikir. Itu ilmu mantik. Dia ambil daripada asalnya ilmu falsafah. Tapi bukan Plato tu tadi, bukan Aristotle tu tadi yang mula-mula menemukan mantik, bukan. Ilmu mantik ni adanya bila adanya peradaban manusia, adalah mantik. Sebab ada pemikiran. Sudah ada Nabi Adam AS, maka ada sebenarnya mantik tu. Sebab mantik ni dia dengan fikiran kita. Mantik ni dia berkomunikasi dengan fikiran. Dia terkait dengan akal kita. Bila mana ada fikiran, maka sebenarnya mantik itu dah ada. Tapi datanglah Aristotle ni, orang yang mula-mula sekali menulis tentang mantik. Sebab tu dalam pembahasan mantik ni pun, tuan, ilmu ini sendiri ada khilaf ulama. Ada ulama kata boleh mengaji, ada ulama kita tak boleh mengaji. Tapi kaul yang tahqiqnya, ilmu mantik itu, tengok, kalau kata ilmu mantik itu bercampur dengan falsafah barat tadi, bila mengaji tu dia bagi natijah. Dalam mantik bagi natijah, kata alam ini hadis, alam ini qadim, alam ini tak ada pencipta. Maka mantik yang tu yang dah bercampur dengan falsafah Yunani, falsafah barat, mantik tersebut haram mengaji menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Salah. Tapi mantik yang dah tak bercampur lagi dengan falsafah barat, falsafah yang sesat tadi, maka semua ulama mengatakan mantik itu hukumnya harus, bahkan fardu kifayah belajar ilmu mantik tersebut. Tapi kalau yang dah bercampur dengan falsafah barat, ada setengah ulama kata tak boleh mengaji, ada setengah ulama kata boleh mengaji. Mantik yang tak bercampur dengan falsafah barat, ada ulama kata, semua ulama mengatakan bahawa mantik tersebut harus, bahkan fardu kifayah. Maksudnya mesti ada orang Islam yang belajar ilmu mantik tersebut.
Kalau mana tak ada belajar, semua berdosa. Itu. Macam fardu kifayah lah, kita solat jenazah dan sebagainya, mesti ada daripada satu kumpulan daripada umat Islam mengerjakan perkara tersebut. Maka kalau tak ada yang mengerjakan, hukumnya kesemuanya berdosa, menanggung dosa, kerana tidak ada orang yang pakar ataupun belajar di dalam ilmu fardu kifayah tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mengerti tauhid ni juga. Memang sebenarnya kalau kita belajar secara mendalam, lebih dalam, tambah kalau kita dah masuk ke pembahasan ilmu kalam, dia memang kena main dengan mantik. Tapi kita tak payah nak istighfar ke situ lah. Kita bukan nak menyibukkan diri kita nak yang fardu ain kita boleh lepas itu je. Ada pun kalau orang nak mendalam lagi tu, mengaji sampai di Mesir di mana ataupun di pondok, mengaji kitab Arab dan sebagainya, bila masuk dalam bahasa yang tinggi-tinggi, nanti dia ada masuk tentang ilmu mantik. Sebab tu kalau orang mengaji akidah ilmu kalam ni, kalau dia tak mengaji mantik, agak sukar, bahkan tak boleh dia nak mendalami, mentahqiqkan ilmu tersebut. Tapi kalau dia dah mengaji mantik, barulah siqah ataupun barulah dia boleh tahqiq, barulah dia boleh mendalami dalam ilmu akidah, khususnya ilmu akidah. Dan bukan ilmu kalam, ilmu akidah saja, mantik ni masuk dalam semua ilmu, tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali kata, man lam ya'rifil mantiq la thiqata lahu fil ulumi aslan. Barang siapa yang tak tahu mengaji ilmu mantik, tak faham mengaji mantik ini, la asla lahu la thiqata lahu fil ulumi aslan. Ilmunya itu tak boleh dipercayai. Orang yang tak mengaji mantik, ilmunya itu tak boleh dipercayai. Sampai itu sekali tahap yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Khususnya ilmu akidah, ilmu usul fiqh. Kalau orang yang pakar betul dalam usul fiqh, mesti dia pakar mantik. Sebab dalam usul fiqh sangat banyak pembahasan mantik yang kita kena belajar, baru kita boleh tahqiq ataupun kita mendalam. Baik itu tuan-tuan. Apa itu kita sebagai kita sentuh sikit-sikit. Kita bukan nak menyibukkan diri kita situ. Kita nak menyibukkan dengan apa yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai orang awam. Itu dengan fardu ain kita. Baik. Sebab itu kalau ada soalan dan sebagainya tentang masalah kita duk mengaji, kita duk belajar ni ilmu akidah, ilmu tauhid ni, boleh tanya lah, insya-Allah lah. Kalau tuan-tuan ada persoalan-persoalan yang nak ditanya, kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Kalau tak boleh, kita tangguhkan, kita tanya kepada orang yang lebih faham, yang lebih alim untuk guru kita, insya-Allah. Baik. Sebab kalau tak bertanya tentang masalah tauhid ni, takut kita tak faham kan. Bila kita dah faham, insya-Allah lah, tak ada apa lah. Itu kalau ada soalan lah, boleh tanya, insya-Allah. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu orang kafir, auzubillah. Demikian lagi tidak sah iman dan jadi kufur di sisi Allah Ta'ala orang yang tidak peduli ada tak kata, tiada pun tak kata, bahkan semata-mata senyap. Ini lagi payah lah. Allah Ta'ala dia tak kata ada, dia tak kata tak ada, kan? Ini orang lalang lah, tengah-tengah, kan? Ini kufur juga, tak sah iman dan jadi kufur juga di sisi Allah orang yang tidak peduli ada tak kata. Maksudnya tak kata ada Allah, dia tak iktikad kata adanya Allah, dan tiada pun tak kata, tak ada Allah pun dia tak iktikad. Kok mana ni tukang orang macam ni? Maka ni ulama menghukumkan orang macam ni, dia tak kata adanya Allah, dan dia pun tak senyaplah, dia senyap. Tak iktikad kata ada Allah, dan dia pun tak iktikad kata tak ada Allah. Tak iktikad kata ada Tuhan, dan tak iktikad kata tak ada Tuhan. Maka orang ini, kata ulama, tidak sah iman dan jadi kufur juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya kan? Ini kita kata, kita kena tahu, kena kata adanya Allah Subhanahu Wa Taala, tak terima kata tak adanya Tuhan. Adanya Tuhan, adanya zat Allah, tak terima kata tak ada, dan Tuhan, zat Tuhan dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena yakin, kena etikad semua. Etikad secara jazam dia panggil. Etikad jazam ni bila kita ikat tu kemah, kan? Akan kita ambil tadi tentang kita ikat, tak boleh buka dah. Itu dia panggil jazam. Etikad secara putus, tak goyang lah, kan? Bila orang pacak tiang ni tak bergoyang tu. Kalau tiang tu masih goyang, itu belum jazam. Akidah kita tak nak macam tu. Akidah bila pacak tiang itu tak goyang.
Walaupun datanglah cubaan, datang angin, datang apa pun, hujan, panas, ribut, petik, tak bergoyang, tak bergoyang. Kita juga akidah, bila kita pacak tanam akidah kita dalam diri kita, bila datang was-was, datang orang tu, datang pahaman tu, datang pahaman ini untuk menggoyangkan akidah kita yang kita sudah pacak, sudah tanam, kemas, kukuh dalam diri kita, tak akan bergoyang lagi. Itu akidah kena sampai tahap tu. Sebab akidah ni dia memang kena jazam. Yang etikot dalam akidah ni etikot jazam, etikot putus. Bahkan senyap semata, ada pun pada zahir dihukum akan di Islam. Pada zahir kita hukumkan Islam. Jika ia berasal keturunan Islam, maka wajib atas orang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Pada zahir kita hukumkan Islam sebab mak ayah dia Islam. Tapi dia tu sendiri pada batinnya etikotnya tak. Maksudnya dia tak etikot kata adanya Allah, dia pun tak etikot kata tak adanya Allah, senyap semata-mata. Dia orang macam ni pada batinnya dihukumkan kufur, tapi pada zahir dihukumkan Islam. Maksudnya kalau dia mati, kita kena mandi, kena tanam, kena buat macam dia itu sebagai seorang Islam. Tak boleh kita hukumkan dia itu kufur. Tapi etikotnya itu etikot yang kufur. Sebab dia tak ambil tahu kata adanya Allah, tak pegang kata adanya Allah. Tapi pada zahir dia itu Islam. Bahkan wajib kita semayang, wajib kita kafankan dia seperti orang Islam penguburan dia pun di tanah penguburan Islam. Kita tahu. Wallahu a'lam kita di sini. Begitulah. Nak cerita kata betapa pentingnya kita belajar ilmu akidah. Betapa pentingnya kita belajar ilmu tauhid, supaya segala amal yang kita lakukan selama ini, tuan-tuan, disahkan amal kita, diperkirakan amal kita. Jadi kenapa sebagian ulama mengatakan apa? La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Itu kita takut. Tak sah ibadah melainkan dengan kenal Allah SWT. Tak sah ibadah dan tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Tak sah ibadah melainkan hanya kita kenal Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita dah kenal ni, maka sah ibadah kita. Tapi kalau orang yang tak ambil tahu langsung tentang bab ketuhanan, bab ilmu akidah, ilmu tauhid, takut-takut, kita tidak menghukumkan tuan-tuan, tapi takut-takut Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Sebab Allah Ta'ala nak menerima amalan kita ini, bukan hanya kita hanya memperbanyakkan amal saja. Tidak. Kita kena selitkan, banyakkan amal kita, disertakan dengan ilmu untuk kita beramal tersebut. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam matan Zubat tu macam mana? Wa man ya'mal bi ghairi ilmi ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya itu ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia ingat kita banyak beramal saja tanpa kita menghiraukan tentang ilmu akidah kita, tanpa kita menghiraukan tentang ilmu tauhid kita, tanpa kita menghiraukan tentang ilmu amal ibadah, ilmu fiqh kita. Takut-takut amal yang kita lakukan tersebut, tuan-tuan, walaupun banyak, tidak diterimakan oleh Allah SWT. Takut jadi amal itu amal yang sia-sia. Sebab tu kita nak amal yang banyak dan yang berkualiti. Kita nak amal yang banyak yang diperkirakan oleh Allah SWT. Kita nak amal yang banyak yang amal tersebut Allah Ta'ala terima. Yakni amal yang disertakan dengan ilmu, amal yang disertakan dengan apa yang kita belajar, kita beramal dengan ilmu tersebut, maka barulah Allah Ta'ala terima. Misalnya bab semayang, kita kata kita tak mengetahui apa itu rukun semayang, tak boleh, tuan-tuan. Kita kena tahu apa rukun semayang ada berapa. Rukun tu rukun ke sunat ke, wajib ke sunat ke, baca Fatihah itu sunat ke wajib, baca Fatihah itu masuk rukun ke syarat sah. Itu kita kena tahu, tuan-tuan. Nak tahu kena mengaji. Barulah kita
ada ilmu kita sembahyang, barulah sembahyang kita ini diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dalam bab akidah, kita nak terima Allah Taala terima amal kita, maka kita kena kenal pada Allah. Kita kena kenal Tuhan kita. Sebab amal kita ini kita nak bawa kepada pencipta kita, nak bawa kepada majikan kita. Tiba-tiba kita tak kenal dia. Ya. Macam kita lah, bos kita tak kenal, tiba-tiba kita nak minta cuti, kita nak minta lagi, tak ada dalam kita bagi. Ada dia nak terima permohonan kita, ada dia nak terima pemberian kita. Mungkin dia tengok dulu 2-3 kali, baru dia kenal, baru dia terima. Tapi kalau dia tak kenal, tak terima. Itu manusia, itu makhluk kan. Jadi apa lagi kita dalam bab hukum ini, kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya amal yang kita lakukan sehari-hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala, tidak disia-siakan segala amal kita. Baik tuan-tuan, sampai situ dulu. Kita berhenti di situ. Insya-Allah pertemuan berikutnya kita dah masuk dalam huraian pertama, sifat yang pertama wujud. Artinya ada. Kita baru nak masuk sifat yang pertama. Berkali dah kita bilang, tapi sebelum ni kita baru bincang bab ilmu akidah, hukumnya dan sebagainya. InsyaAllah ni baru kita nak masuk sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.